Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu alaihi wasallam. Sahabat. Man talaba li nafsihi halan aw maqaman, situ, bahwa ba'idun an turkil muammalat, ya. Barang siapa yang menuntut bagi dirinya halun, halnya apa? Kelakuan yang dibukakan oleh Allah Ta'ala, ya, di pertengahan suluk Tuhan buka, ya, tapi dia belum tamkin. Kalau ditamkin dah tetap, itu dipanggil makam, ya. Itu beza antara hal dan makam dan istilah dia. Benda yang belum tetap lagi itu dipanggil hal. Kalau tetap dipanggil makam. Jadi barang siapa menuntut bagi dirinya hal ataupun makam, nak makam tu makam ni, dia memang ada benda tu, ya. Ahwal itu setengah daripada benda yang berlaku. Sebab proses rohani kita cermin, kalbi kita gelap. Bila kita lap dia, berlakulah apa dia, terbuka, ya. Cermin dia terang, nampak dalam tu. Jadi kita tak boleh nak sekat bahawa dia nampak. Bukan itu maksud dia. Tapi kenampakan itu akan diberi oleh Allah Ta'ala bila kalbi insan tu bersih. Tapi matlamat dia bukan itu. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, yang aku kasat aku nak ialah engkau, bukan lain, ya. Waridaka matlubi, dan keredaan Allah Ta'ala itu yang matlub, yang kita tuntut. Itu maknanya apa? Yang dikatakan ikhlas dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dia menuntut mana makam ataupun seumpamanya. Kemudian orang yang menuntut hal atau makam ataupun mukasyafah bagi dirinya adalah orang itu amat jauh daripada jalan muamalah bersentuhannya. Jadi muamalah batin. Yang kita bincang ni ialah muamalah batin. Dia ada satu lagi muamalah zahir. Muamalah zahir dalam kitab fiqh kita mengaji dalam bab muamalah, ya, babul uqud, bab akad jual beli dan sebagainya. Ini muamalah yang lebih besar, itu muamalah ruhani kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi maknanya jangan ada qasad yang lain ataupun hal itu tuju qalbi daripada yang lain, dia merosakkan tu. Sebab dia kata ru'yati wujudika mani'atun laka min syuhudir rabbik izmuhalun an tashhadahu wa tashhadu ma'ahu siwahu wujuduka zambun la yuqasu bihi zambun, ya. Dia kata ru'yatu, mana melihat engkau akan wujud engkau, itu mani'ah, dia blok, hijab bagi engkau min syuhudi rabbi, daripada kamu musyahadah akan Allah Ta'ala, ya. Keterbukaan nurani kita dengan nur makrifat akan terbantut apabila kita memandang diri kita, ya. Sebab tu disuruh matikan dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul dan tidak ada kuah, tidak ada daya dan upaya hakikat dan pada hakikat melainkan billah, semua dengan Allah Ta'ala. Bila dia tahqiq betul begini, dia akan bukakan pintu makrifat, ya. Sebab dia kata izmuhalun, kerana mustahil an tashhadahu, bahawa kamu nak syuhud qalbi kamu dengan Allah, sedangkan wa tashhadu ma'ahu siwah, dalam masa sama kau pergi pandang benda lain, tak boleh. Sebab wujuduka dipanggil zambun, memandang kewujudan kita itu satu kesilapan besar dalam perjalanan makrifat akan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nanti jaga. Adalah orang yang amat jauh daripada jalan muamalah, muamalatil batin, Allah serta Tuhannya, kerana tidak benar dalam ubudiyah, dalam menterjemahkan kehambaan, ya. Dia dah pergi ke dalam dah ni. Kalau ibadah dia main luar, ya. Bila main dalam dia dah main kalbi. Kalau makam ubudah tu dah main roh, sir, lagi tinggi, ya. Lapisan kesucian dalaman kita tu. Kemudian berkata Syekh Raslan, ya, Syekh Raslan, Ibnu Raslan, kita baca bahasa Ibnu Ruslan, ya. Dia Ibnu Ruslan,
Sebenarnya nama dia ialah Raslan. Buka sebelah tu ada tengok. Dia punya nota kaki tengok 64. Muka buat 137. Apa dia kata tu? Beliau ialah Raslan ibnu Yaqub ibnu Abdullah ad-Dimishqi, orang Dimas menawan Sirah radhiyallahu anhu. Ya, kalimah Raslan bermaksud singa dalam bahasa Turki. Ya, mana anak singa. Garang dia. Ibnu Raslan. Tapi kita biasa sebut Ibnu Ruslan, bukan Ruslan, Raslan saja. Beliau bermazhab Syafi'i. Nasabnya bersambung dengan sahabat baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Nasab dia berhubung dengan Sayyidina Jabir. Beliau bekerja sebagai pedagang kayu di Dimash, di Damsyik, dan membahagikan upah dia tadi itu kepada 3 bagi. Dia menyara kehidupannya, perbelanjaan, pakaian dan dia memberikan akan sedekah. Ya, yang lain itu dia sedekah. Beliau menimba ilmu ma'rifah daripada pentarbiyahan syekhnya, iaitu Abu Amir Al-Muaddib. Abu Amir Al-Muaddib. Dan beliau merupakan seorang daripada pejuang Islam yang menentang serangan tentera Salibiyah. Ya, di antara orang yang kuat berjihad, sehingga digelar dia sebagai Hamis Syam, mana penjaga Syam. Masya Allah. Beliau juga terkenal sebagai seorang ahli ibadah yang khusyuk dan penyair yang hebat dalam kesufian. Dan berkata Syekh Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani, seorang ulama besar, mengenainya. Dia kata beliau merupakan seorang daripada rijal yang unggul. Rijal mana? Wali besar kan? Rijalullah, bihaqillah rijalullah. Kita tahu kan? Rijal itu mana apa? Di kalangan para aulia illah. Dan dia merupakan imam ahli arif. Mana imam ahli arifin di kalangan orang-orang yang berjalan dalam perjalanan sufi ni. Khawas, ya, yang mana pilihan atau pilihan. Para wali dan insan pilihan daripada kalangan insan-insan pilihan Allah Ta'ala. Mana dia wali besar ni. Dan beliau wafat pada tahun 541 Hijrah. Jauh dah lama. Dari kitab tu kita baca apa tu? Di Balai Islam itu. Hikam Ibni Raslan. Ya. Disyarahkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Menurut Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau wafat pada tahun 560. Ada sikit ikhtilaf tarikh kewafatan dia. Beliau mempunyai karamat yang banyak, di antaranya As-Sirat. Dia berkata kami pernah meriwayatkan daripada Syekh Al-Arif, iaitu Ahmad bin Muhammad Al-Kurdi Al-Syaibani. Beliau berkata aku pernah sekali melihat Syekh Raslan di Dimash, ya, di Damsyik, di Dimash, di Damsyik, di udara. Tengok dia terbang kan. Masya-Allah. Kadang-kala dia berjalan atas udara tu dia jalan. Kadang-kala dia bergerak dalam keadaan bersila atas udara tu. Macam kapal terbang kan. Dan kadang-kala dia bergerak terlalu pantas seperti panah begitu. Sup, ya. Dan aku juga pernah sekali melihat dia berjalan di atas air. Udara, air biasa. Dan daripada Syekh Ahmad Al-Qurdi berkata aku pernah pergi mengerjakan haji dan aku berkumpul bersama Syekh Raslan radhiyallahu anhu di padang Arafah. Kemudian aku melihat dia berada di Jami' Al-Mashir dan setelah itu aku tiada melihatnya lagi. Ketika aku sampai di Damsyik, aku tidak melihat sebarang tanda dan kesan dia bermusafir. Yang kat Mekah dia balik tengok macam orang biasa je. Maka bertanyalah kepada penduduk. Aku bertanya pada penduduk tentang Dimash, tentang dia. Kemudian mereka berkata, demi Allah tidak pernah dalam sehari suntuk dia tidak bersama kami. Dia kat sini macam mana dapat kat Mekah? Dia panggil ahli khutbah. Dia jamik, dia pecahan. Bahkan setengah daripada hari Arafah, ya, setengah daripada hari raya, dia sentiasa dengan kami. Dan setengah daripada hari Tasyrik, dia ada bersama kami. Macam mana kamu kata di sana? Dan kata Syekh Ahmad juga berkata, aku pernah melihat seekor singa berguling-guling di atas kaki. Singa guling di atas kaki. Bukan kucing tuan. Berkata kata man khafallah khafa kulli syai'. Siapa betul-betul berjaya membulatkan gerun dia hanya kepada Allah Ta'ala, maka Tuhan pusingkan, ya, yang lain semua tunduk kepada dia. Dia banyak berlakulah cerita-cerita para wali banyak. Namun dia tidak menghiraukan siapa pun kerana apa? Dia karam dengan Tuhannya. Dia duduk dalam makam istighraq. Dan beliau juga berkata aku pernah sekali melihat Syekh Raslan radhiyallahu an ketika di Damsyik, di hadapannya terdapat batu-batu kecil, ya, yang dibaling ni. Batu kecil dibaling batu tu. Ya, apa benda untuk dibaling batu kan? Lalu aku bertanya kepadanya dan dia menjawab, ini ialah anak panah yang aku lemparkan kepada tentera Perancis. Di tengah perang dia baling anak batu.
Ya, pada waktu itu mereka telah keluar dari memerangi negeri penduduk Syam, termasuk orang-orang Islam. Lalu mereka berkata, kami melihat batu-batu kecil itu di udara jatuh mengenai kepala tentera Perancis. Ya, batu itu telah membinasakan tentera-tentera berkuda dia, dan juga kuda-kuda mereka. Bahkan dengan batu itu banyak orang yang binasa di kalangan kufar tu. Maka diriwayatkan bahawasanya Abul Khair Al-Himsh radhiyallahu an berkata, telah datang kepada Syekh Raslan radhiyallahu an 15 orang lelaki. Ya, 15 orang lelaki. Maka beliau memberikan mereka tadi 5 keping roti yang kecil tanpa ada makanan lain. Kemudian beliau berkata, makanlah dengan nama Allah. Maka baca bismillah. Ya, ya Allah, berkatilah kami pada rezeki yang telah engkau berikan pada kami. Dia doa, kemudian engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki mana ya Allah. Maka mereka pun memakannya sehingga kenyang, dan roti itu masih lagi berlebihan, ya, tak habis dan habis. Maka beliau pun membahagikan sama lagi roti tadi, dan berlebihan lagi. Kemudian mereka bermusafir ke Baghdad. Mereka memberitahu bahawa sepanjang waktu sampai Baghdad tu kami makan roti tersebut tak habis-habis. Dan setelah masuk ke Baghdad pun roti itu masih lagi berlebihan. Masya Allah. Ini sebenarnya ini dikata al-ulama warasatul anbiya. Inilah dia yang sebenar ni. Nabi berilmu, Nabi beramal, dia beramal, Nabi berjuang, dia berjuang, Nabi ada mukjizat, ia ada karamat. Itu full, lengkap. Itu ulama betul. Ulama dikatakan waris Nabi zahir dan batin, ya. Lebih banyak kita ni zahir dia ilmu je. Karamat dia ada kera Ahmad ditinggal kan. Bukan karamat, kera Ahmad. Telah menceritakan Syekh Daud Ibn Lahya Ibn Daud Al-Hariri, seorang yang terkenal bercakap, ya, bercakap besar. Beliau berkata, telah menceritakan satu jamaah, dia kata, ya, telah bahawa ketika Syekh Raslan radhiyallahu anhu hendak memulakan pembinaan sebuah masjid, kan, maka Abul Bayan, ya, menghantar kepadanya, dia bersawah banyak duit, dia hantar emas dan perak, ya, melalui rakan dia untuk digunakan bagi pembinaan masjid tadi. Dia kata, bawa ke Syekh Raslan ni, bagi ni emas perak, kita bagi dia. Ya, dia nak buat masjid kan. Apabila mereka berkumpul bersama Syekh Raslan radhiyallahu anhu dan menyerahkan bungkusan emas dan perak kepadanya, ya, Syekh Raslan Ibn Raslan radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, apakah Syekh kamu tidak berasa malu menghantar benda ini kepada aku? Dia hantar emas perak kat aku, dia tak malu itu. Sedangkan ada di kalangan hamba Allah itu, apabila dia mengisyaratkan dengan tangannya kepada benda yang berada di sekelilingnya, maka benda itu bertukar menjadi emas dan perak, tak yang kau bawa itu. Ada hamba Tuhan diisyarat pun emas tu tuan. Siapa dia kan? Allah. Kemudian dia menunjukkan dengan tangannya, dan utusan itu melihat tanah tadi bertukar menjadi emas. Wah, kalau kena kita pagi petang ni kori. Ongkir berapa trailer keluar tak tahu tak ada. Sebab tu tak jadi. Dalam perut kita ada makhluk. Orang yang dapat ni dalam perut dia ada makhluk kan. Ya, kalbi dia apa? Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam kalbi dia melainkan Allah Taala. Bukan Tuhan duduk dalam, mana musyahadah kalbi dengan Tuhan sentiasa. Dan berkata, kembali emas tu, perak tu kepada apa? Dan bawa balik, pulang kembali ke masa dia. Tetapi utusan tadi enggan. Dia tak nak, dia kata. Apa dia kata? Demi Allah, kami tidak akan kembali. Bukan nak pulang balik, kami pun tak nak balik itu. Ya, tetapi kami berkhidmat kepadamu, ya, sehingga akhir hayat kami. Mereka pun berimpun sama, akhirnya tak jadi balik enten. Dia tunggu duit sampailah mereka tu meninggal, mana berkhidmat pada wali besar, ya. Itulah Syekh Raslan Ad-Dimishq. Apa kata Syekh Raslan? Dia kata, ya asiral syahwat, ya asiral maqamat, ya wal mukasyafat, anta maghrur, anta mushtaghil bika anhu, ainal istighalu bihi anka. Wahai orang yang ditawan oleh syahwat, ya, wahai orang yang ditawan oleh maqam dan mukasyafah, kamu sebenarnya adalah orang yang tertipu, ya, dengan perkara yang menjatuhkan kamu ke dalamnya oleh sangkaan dan khayalan. Kamu kau jalan ke Tuhan, kamu khayal. Itu semua makam ke apa ke semua, itu makhluk. Kita bukan nak pergi makhluk, nak pergi ke Tuhan makhluk, ya, itu dia. Kamu sibuk dengan dirimu daripada sibuk dengan Tuhan. Kenapa kamu sibuk dengan makam tu, makam ni? Itu semua, ya, bukan matlamat. Matlamat kita ialah dia saja, ya.
Maka di mana kesibukan kamu dengan Allah Ta'ala pada dirimu, sedangkan kepadamu menjadi tawanan bagi selainnya. Ya, kamu sudah menjadi tawanan, ditawan oleh makhluk. Ya, itulah apa? Makam, akhwal, karamat, waridat. Waridat tu ada tuan-tuan, tapi jangan kita berhenti situ. Bila dibukakan kalbi dengan Tuhan, terus dia istiqamah, ya, murakabah dan musyahadah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dihiraukan lagi apa yang dibuka-buka itu semua Tuhan menayangkan kebesaran dia. Ya, segala mukasyafat sebenarnya untuk kita syuhud akan kebesaran dia. Tapi kalau dengan mukasyafat kita terhijab, tu bahaya. Sebab dia kena dalam perjalanan dia kena betul-betul perhati supaya jangan tersilap. So, perjalanan ni hebat, perjalanan menuju makrifat sebenar dengan Ta'ala, dan tidak ada nikmat paling besar bila terbuka, maknanya dinding antara engkau dengan dia. Sebab disuruh padamkan ghaib nazar al-halqi ilaik bin nazarillah ilaik. Padamkan pandangan makhluk pada kamu, buang. Apa makhluk di antara itu? Maqamat, hal, akhwat, semua makhluk. Ya, bin nazarillah ilaik, dengan tumpukan terus, ya, mengeratkan kalbi kamu menghadap Allah SWT. Kemudian di manakah ada orang yang sibuk dengan dirinya dalam masa yang sama sibuk dengan Tuhannya? Tak ada, tuan-tuan. Itu dia kata apa tadi? Baru'yatuka nafs, baru'yatun nafsik, kau memandang diri kamu, itu dipanggil apa tadi? Hijab. Mani'atun an wujud an syuhudi ila rabbik. Itu menjadi manik, menegah kamu daripada musyahadah akan Allah Ta'ala. Sebab tu kena matikan dulu. Mati baru disampaikan. Mutu qabla an tamutu. Matikan, ni mati apa dikenal ke sini? Mati hissi ke mati maknawi? Sini mati maknawi, bukan mati hissi. Mati hissi tu mati luar tu, roh tu tanggal. Yang ni mati maknawi, mana mati pada makna, iaitu kita mematikan akan syuur qalbi kita tadi, keperasanan kepada makhluk, buang. Kita menghadap terus ke hadrat dia. Bila kita matikan akan terbukaan tu. Sebab dia kata iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila kau keluar daripada diri engkau, kau sampai ke Tuhan. Dan masalah kita tak keluar, kita nampak ana ni saya, betul itu. Dia daripada hijab kepada kena datang warid, tuan tempat dia akan keluar. Aurada alaikal warid li yukhrijuka min sidnil wujud ila fadha'ish syuhud. Atau lantarkan warid tadi mengeluarkan daripada penjara kewujudan kamu ila fadha'ish syuhud, kepada padang luas musyahadah. Ya, kita memandang pada diri kita, itu dipanggil sidnil wujud, penjara kewujudan. Orang yang memandang diri dia, mana dia terpenjara dalam alamil mulki, alam yang nampak ni. Tapi bila dia keluar, dia pergi ke alamil malakut, alamil jabarut, untuk dia tajalli akan Allah SWT. Tadi banyak kerjaan ni tadi. Kerja kita banyak lagi ni. Takut siap tak siap. Kalau malakul maut sampai, takut tak siap. Ya, apa siap nak siap? Nak siap supaya terbuka antara kita dengan Allah SWT. Terbuka macam mana? Terbuka musyahadah. Itu dalam hadis sahih. Antak mudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau sampai malakul maut kita tak berjejak lagi tanggal musyahadah, maka rugi serugi-rugi. Madzal ladzi wajada man faqadak wa man ladzi faqada man wajadak laqad khaba man radiya dunaka badalan. Ya, kita leka, takut kita menyesal di sana. Madzal ladzi wajada man faqadak. Apakah kedapatan kehasilan orang yang faqadak, ay faqada syuhudak, dia tak berjejak maka musyahadah dengan Tuhan. Ya, sebaliknya wa man ladzi faqada man wajadak, apakah kedudukan orang yang ada ini benda, maka musyahadah ditajallikan Tuhan, pum, berlazat ia dengan Tuhan. Ya, kita nak berlazat dengan Tuhan, yang berlazat dengan makhluk Tuhan berjadah ni kan. Kita nak dapat dengan tuanku sultan, pun dapat projek banyak. Ini berjabat dengan jaga, dia buat berjadah. Jika orang dah masuk jumpa sultan, dia berbual dengan jaga sampai balik. Dia dapat jaga je lah. Kita bukan nak makhluk, nak tuan dia. Ya, dia dapat segala-gala. Ya, man wajada Allah wajada kulla syai'. Siapa dapat akan Allah, dia dapat akan musyahadah akan Tuhan, maka dia dapat segala-gala akan dibukakan. Ya. Jadi speed lah sakit baki umur yang ada ni, biar terbuka. Bangun malam-malam minta, ya Allah tariklah qalbiku ke hadirat engkau. Ya, biar dibukaan, terbuka, tonton tahu je lah. Ya, merasakan betapa lazat nikmat, ya, musyahadah akan Allah Ta'ala. Dan setiap napas dia dan setiap kelipan mata dia, fi kulli lamhatin wa nafasin. Ya, tu dia amat isyarat tu supaya kita duduk situ. Kita duduk baca fi kulli lamhatin wa nafasin, tapi tak arah tu. Angan-angan mak jenin. Jadi baca fi kulli lamhatin tapi tak ke arah itu, angan mak jenin.
Kita baca nak duduk taraf tu. Biar tiap-tiap lamha kita dengan dia, tiap-tiap napas kita dengan dia, billah. Dia dapat tu biru bisir. Mau di jalan tuan-tuan dan terbuka benda tu. Sementara di rumah dia dah cuci. Kita boleh dapat, tak masalah dia. Mana tawaran dah ada, kita layak. Tiba-tiba kita tak usahakan. Qalbi kita ni dia panggil ruh hakikat insan yang daripada kita, dia panggil latifatul rabbaniyah, ruhaniyah, nuraniyah. Dia layak tajalli. Memang dapat. Cuma kita tak usahakan, kita biar dia ditutup dengan maksiat, mungkar, lalai, hayal, rugi. Cermin semua dah ada. Tapi kita biarkan cermin kita berlapuk dan dengan apa? Dengan debu, dengan apa? Nak nampak je lah. Kita lap je, riadah mujahadah lap, pum, dia terbuka, dia berkilat, dia tangkap habis. Dan walaupun cermin tu kecil, tapi bila dia bersih, di mana tuan arah dia tak akan tangkap. Ya, suluh kat pokok masuk itu, suluh kat kita masuk, suluh kat orang masuk. Itu maksud ini. Maknanya pada alam mana, alam mulki, alam malakut, alam jabar, dia boleh tangkap dengan syarat tasbih. Itu dia kata tasbihatul qalb. Jalan kita ni dua patah kan ni. Jalan kanan kitab ni ada di belakang ni. Ya pusing-pusing dia dua je, paslun waslun tu je. Pasal wasal. Apa mana pasal? Cerai, kerat. Wasal sampai. Kalau ada berani kerat, tanya dan ada berani kerat. Kerat pandangan kamu dengan makhluk. Kerat pandangan kamu dengan nafsu. Kerat untuk. Wasal kamu akan sampai. Tapi kamu tak nak kerat, kamu dibelit oleh maksud, dibelit oleh maksiat, dibelit oleh kehayalan, dibelit oleh makhluk. Habis kerat dia sak. Riyadah wal mujahadah. Tu dia. Tu jalan dia tu tuan. Nikmat paling besar tu. Ya. Itulah kita keluar qalbi kita daripada tawanan nafsu, terus diangkat kepada makrifat Allah Taala. Tu nikmat paling besar tu. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar dia terbuka antara hamba tu dengan Tuhannya. Allah. Guna apabila kamu sibuk dengan kesukaan kamu, nasaya kamu akan terlontar jauh daripada kesibukan dengan mencapai mardatillah. Kita seronok dengan kita, habis lah. Tuhan seronok dengan dia. Bi falyafrahu, dengan aku Tuhan kata naklah kamu seronok. Wa bi zikri falyatanamu, dan dengan zikrullah kamu merasa nikmat. Kalau zikir terasa nikmat, Tuhan rasa berat, lebih berat, banyak menangis Tuhan. Ya, apalah sakit hati kita ni jauh sangat, keras sangat sampai zikir pun tak rasa sedap. Makanan lazat tapi tak rasa sedap. Rupanya demam panas. Rohani kita demam panas tuan-tuan ni. Makan sedap pun rasa tawar je. Zikir tu panggil qutul arwah tu. Ya. Sebab tu bila zikir sampai peringkat dirasa iza zikirallah pum wajilat qulubuhum. Kap ditangkap tuan. Apa ditangkap? Jilat qulubuhum, tangkapan dia itu jalal wal jamal. Dia dua dia. Dia sebut nama Tuhan, dia akan nampak jalalullah wa jamalullah. Semua sifat nama dimasuk dalam dua kategori. Jalal, kekerasan dia, dan jamal, kasih sayang lemah lembut dia. Ya, kita dapat rezeki semua, dapat macam nikmat semua, Tuhan tajalikan dia punya apa? Lutfi, kelemah lembutan dia. Itu dipanggil jamal. Ya, bila kalau berlaku bala, gempa bumi, tsunami macam itu dipanggil jalal. Dia tajalikan jalal, kekerasan dia. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada dia. Jadi kenali Tuhan dari dua sudut. Dia beri atau dia tarik, kenal. Mata ataka asyhadaka birrah wa mata mana'ak asyhadaka qahra fa huwa fi kulli zakal muta'arifun ilaik. Bila Tuhan beri kita nikmat sebenarnya apa? Dia tajallikan nama dia albir, pemberi ihsan. Dan bila dia berkenalkan kita bala, apa dia tajallikan asyhadaka qahra, ditayangkan nama dia al-qahar. Jadi dan dua keadaan muta'arifun ilaik, sebenarnya Tuhan memperkenalkan kita dengan dia. Kalau diperkenal kita tak kenal, apa kata ni? Inni ya uhibbu an u'rifa fa halakal khalq. Aku kasih aku dikenal, maka aku jadikanlah makhluk ni. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu an mentafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni ai illa liya'rifun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat. Apa makna ibadat yang besar? Ialah ai liya'rifun, supaya mereka makrifat. Sebab manusia kalau dia makrifat Allah Taala dengan sebenar-benar dia kenal Tuhan, dia tak akan deraka ke Tuhan. Kalau dia kenal siapa Allah Taala sebenarnya, dia akan rindu kuat dengan Tuhan. Ya, kalau tak rindu, tak kuat lagi, tu mana dia tak betul kenal. Kenal dia belum tepat. Ya, kenal orang panggil kenal bayang-bayang, kenal gitu je, bukan tak kenal, tapi tak betul tepat nangkap. Artinya nak cari proses tu ialah menghilangkan akan hijab, riyadah wal mujahadah, dengan banyakkan zikrullah dan tawajuh hati kita ke dia. InsyaAllah dibuka baru kita rasakan nikmat yang sangat besar yang didapat oleh para awliya.
Dan satu lagi, tidaklah seorang itu mengasihi sesuatu melainkan dia menjadi hamba. Man ahabba syai'an fahuwa abdullah. Siapa kasih pada benda tu, dia akan jadi hamba benda tu. Dia kasih duit, dia jadi hamba duit. Dia kasih dunia, dia hamba dunia. Dia kasih Allah Ta'ala, jadi hamba bagi Allah Ta'ala. Maknanya kalau dia hamba Tuhan, mesti ada mahabbah dalam kalbi dia. Dalam batin dia mesti ada cinta yang kuat dengan Allah Ta'ala. Dan sungguhnya Tuhanmu tidak suka kamu menjadi hamba kepada yang lain. Allah Ta'ala tak reda bahawa kita jadi abdun li ghairih, hamba bagi yang lain dia. Setiap perkara atau benda yang dipandang atau dicenderungi oleh orang yang salik merupakan hijab. Kita tengok benda terpap, hati kita terpaut, itu mahjub. Betul satu doa wali besar kan, dia doa Allah, dia tawassul dengan Rasulullah SAW. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi habibika Sayyidina Muhammadin SAW. Apa doa dia? Antafaza qulubana minal maili ila ghairik. Ya Allah, kami bertawassul dengan kemegahan Habibullah SAW. Tolong ya Allah, dengan keberkatan Habibullah, tolonglah pelihara kalbi kami, jangan cenderung itu dia. Ila mail, mail itu mana cenderung, jangan cenderung tersangkut dengan selain engkau je. Dia minta supaya Allah sangkutkan gantung kita, hati sentiasa dengan dia. Abah dia akan diberikan nikmat, itulah nikmat yang sebenar, yang besar. Kalau pergi lain dia, itu hijab, ya, dan dunianya setepu pemutusnya dari jalan menuju kepada hadrat Tuhan, ya, salik, jadi tak akan terputus. Jadi justru itu janganlah kamu menuntut melainkan Tuhanmu. Ilahi anta matlub. Apa matlub? Allazi tulibah. Matlub itu mana? Allazi tulibah, yang dituntut. Man, tidak ada kita tuntut melainkan dia. Ilahi anta matlub. Ya Allah, engkau yang aku tuntut, lain jangan. Jangan kamu bergembira dan suka melainkan dengan dia. Ya, farih, mana gembira oleh kamu billah, ya, maknanya itu disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah jalan yang dibawa oleh arifina billah yang mengikut akan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pas sa'id ila akhir, wallahu a'lam.